Berita 7.30 pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama-sama saya Farah Huda Sahiran dalam Berita Melaka FM. Perkembangan COVID-19. Melaka merekodkan 90 kes positif COVID-19 malam, menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negeri ini sebanyak 3,078 kes. Jabatan Kesihatan Negeri memaklumkan 1,299 kes aktif yang sedang dirawat di hospital dan PKRC. Sebanyak 23 kes sembuh dicatatkan semalam, menjadikan jumlah kes sembuh 1,771. Dalam pada itu, satu lagi kluster baru direkodkan di Melaka, iaitu kluster Bukit Palah yang melibatkan daerah Melaka Tengah dan Jasin. Kluster berkenaan disyaki berpunca dari petugas dan pesakit di Hospital Melaka. 168 orang telah disaring dan 37 disahkan positif. 17 individu termasuk penjawat awam di kompaun kerana ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP semalam. Mereka yang berusia 13 hingga 41 tahun itu melakukan kesalahan ketika melakukan aktiviti beriadah di kawasan rekreasi Hutan Simpan Sungai Udang Masjid Tanah, Alur Gajah. Ketua Polis Negeri Melaka, Datuk Abdul Majid Muhammad Ali berkata, kompaun dikenakan atas Peraturan 10 Perintah Kawalan Pergerakan dan Penyakit Berjangkit 2021. Beliau berkata setiap tindakan yang diambil polis lepas merujuk Majlis Keselamatan Negeri MKN yang menyatakan aktiviti beriadah di Melaka hanya dibenarkan di kawasan perumahan sahaja. Mengulas lanjut, ketika kejadian terdapat hampir 30 orang sedang melakukan aktiviti beriadah berkenaan, namun apabila terdapat sedikit kekecohan, ia menyebabkan ada di antara berjaya melarikan diri dan menyelinap ke hutan rekreasi berkenaan. Dan kalau ada campur tangan pun pihak Polis Melaka tidak akan tunduklah. Saya berpendirian bahawa Polis Melaka tidak akan tunduk kepada mana-mana pihak dalam usaha kita menegak undang-undang. Sebab itu tanggungjawab kami semualah. It's not saya alone, tapi tanggungjawab ke semua. Tapi tuan-tuan, sebagai ketua, saya mempunyai tanggungjawab moral. Apabila saya mengarahkan pegawai dan anggota saya, khususnya OCPD, untuk mengambil tindakan tegas, saya mesti mengota janji saya. Saya mesti mengota janji saya walaupun ada campur tangan pihak-pihak tertentu dalam penguatkuasa undang-undang. Kepada pemberita dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Melaka, Bukit Beruang. Katanya Polis Melaka akan sentiasa menjalankan tugas untuk menegakkan undang-undang sekaligus memutuskan rantaian COVID-19. Pada perkara berkaitan, penduduk Melaka diingatkan tidak melakukan riadah termasuk berjoging dan berbasikal di taman rekreasi awam. Kebenaran melakukan aktiviti itu hanya di kawasan kejiranan, taman perumahan dan kawasan kampung masing-masing dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN. SKNGO Pembangunan Belia dan Sukan Negeri Datuk Muhammad Rafiq Naizam Muhyiddin bertegas di atas perkara itu berikutan 17 orang penduduk Sungai Udang didenda RM1,000 setiap seorang kerana berada di hutan rekreasi Sungai Udang. Berkaitan itu juga, beliau menggesa semua pihak berkuasa tempatan PBT mengambil tindakan pantas dan tegas dengan menutup taman rekreasi di bawah kelolaannya dengan menaikkan papan tanda larangan masuk dan penghadang di semua pintu masuk taman rekreasi. Beliau dalam kenyataannya kepada media turut menggesa orang ramai mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan ketika PKP Fasa 2 berkaitan aktiviti sukan dan riadah bagi memastikan usaha memerangi pandemik COVID-19 berkesan. Kadar pematuhan prosedur operasi standard SOP di pasar-pasar awam di negeri ini masih rendah dan diabaikan. Ketua Polis Melaka, Datuk Abdul Majid Muhammad Ali berkata di premis-premis perniagaan dan kawasan rekreasi pula kadar pematuhannya mencapai 100%. Penduduk Melaka diingatkan mematuhi setiap SOP yang ditetapkan dan tidak memahami undang-undang tidak boleh dijadikan alasan untuk mereka melanggar peraturan yang ditetapkan. Beberapa sekatan jalan raya SGR di negeri ini terpaksa dibubarkan dan hanya diadakan secara mobil akibat jangkitan COVID-19 ke atas anggota polis. Beberapa SDR kita bubarkan. Contoh dia dekat Melaka Tengah, 2 SDR tetap kita tarik balik. Kita mobilkan SDR kita tu. Mobilkan SDR tu berdasarkan pada kita punya pemerhatian bila masa pergerakan yang paling banyak.
So bila pergerakan paling banyak, kita akan letakkan kita punya SDR secara maksimum lah. 25 SDR tadi. Tapi kalau pergerakan tu kita tengok dah kurang, kita akan tarik SDR tu, kita akan tutup pula lorong-lorong tikus. Beliau berkata demikian di Bukit Beruang. Pencarian seorang lagi nelayan tempatan yang hilang ketika keluar menjaring ikan di perairan Pulau Undan sejak 13 Januari lalu masih belum mempunyai sebarang petunjuk baru. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Maritim Malaysia Melaka dan Negeri Sembilan, Kapten Maritim Haris Fazillah Abdullah berkata, menerusi rondaan yang dijalankan pihaknya, tiada sebarang objek ditemui termasuk di sempadan perairan antarabangsa. Pihaknya juga kerap berhubung dengan beberapa pihak keselamatan maritim Indonesia iaitu Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Badan Keamanan Laut dan Polisi Republik Indonesia yang turut memaklumkan tiada menemui sebarang petunjuk. Rabu lalu, mayat seorang lelaki lengkap berpakaian ditemui terdampar oleh penduduk di pesisir pantai sebuah kampung di Pulau Rupat, Indonesia, dipercayai rakyat Malaysia. Mayat yang ditemui penduduk Teluk Lecah di pulau berkenaan dipercayai seorang daripada dua nelayan yang hilang ketika keluar menjaring ikan di perairan Pulau Undan, Melaka Tengah pada Rabu 2 minggu lalu. Pihak berkuasa Bengkalis Indonesia mengusahakan mayat berkenaan adalah rakyat Malaysia berdasarkan kepada penemuan beberapa kad identiti mangsa termasuk lesen memandu dengan tertera nama Ahmad Norizan Muhammad. Berita sukan. Walaupun hampir 4 musim bersama skuad kelab bola sepak Melaka United MUFC, pemain pertahanan Melaka Faris Shah Rosli mengakui masih belum puas menimba pengalaman bersama pasukan itu. Faris berkata walaupun agak bergelut untuk kembali mencipta nama selepas menempuh fasa kecederaan ACL sebelum ini pada tahun 2017, dia tetap bersyukur apabila masih diberi peluang dan kepercayaan oleh Melaka untuk terus berkhidmat bersama pasukan itu. Bekas kapten pasukan skuad bawah 22 tahun negara ini nyata tidak ingin berputus asa dan mahu berusaha keras bagi mencapai prestasi yang lebih baik untuk musim ini. First, saya alhamdulillah sebab Melaka United dan pihak management masih beri kepercayaan pada saya untuk musim ni, dan saya pun dah 4 musim kan dalam Melaka United ni. So, sasaran saya untuk individu, target saya first untuk betulkan performance saya tiap game, tiap dalam training. Ini adalah musim keempat pemain berusia 26 tahun itu beraksi bersama Melaka sejak meninggalkan pasukan Kelantan pada pertengahan musim 2018 dan merasakan sudah cukup selesa untuk terus menabur bakti di bawah skuad kendalian Zainal Abidin Hassan dalam saingan Liga Super musim ini. Pemain kelahiran Kelantan ini turut mengakui sering berdepan persaingan sengit bersama Wan Amirul Afiq Wan Abdul Rahman dan Khairul Anwar Syahruddin untuk merebut tempat dalam kesebelasan utama sebelum ini. Bagaimanapun, Faris menganggap perebutan tempat dalam skuad utama itu tidak pernah melemahkan semangatnya, sebaliknya membuatkan dia lebih rasa tercabar untuk sentiasa melakukan yang terbaik dalam setiap perlawanan. Sekian berita yang disunting Zainun Sulaiman untuk Berita Melaka FM. Patuhi SOP dan larangan PKP, kitalah barisan hadapan untuk memutuskan rantaian COVID-19. Terima kasih kerana bersama kami. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang sahih di RTM. Melaka FM.